Dan seterusnya kita sudah baca dah tu. Baru ni. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, dan baginda adalah seorang yang benar lagi dibenarkan. Sabdanya, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya seseorang dari kamu itu dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, yakni air mani. Thumma yakunu 'alaqatan. Kemudian ia menjadi segumpal darah selama itu juga. Thumma yakunu mudghah. Kemudian menjadi segumpal daging selama itu juga, dalam masa selama itu juga. Thumma yab'atsullahu malakan. Kemudian Allah mengutuskan malaikat, dan diperintahkan malaikat dengan 4 perkara. Dikatakan kepadanya, yakni kepada malaikat itu, uktub amalahu, tuliskan amalannya, rezekinya, ajalnya, celaka atau bahagianya. Kemudian ditiupkan ke dalamnya ruh. Sesungguhnya seseorang dari kamu benar-benar beramal sehingga tidak tinggal jarak di antaranya dengan syurga kecuali sehasta jua atau sehasta sahaja. Lalu suratan takdirnya mendahuluinya, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka. Dan dia beramal, yakni seseorang dari kamu beramal sehingga tidak ada di antaranya dengan neraka kecuali sehasta jua, tetapi suratan takdirnya mendahuluinya, maka dia beramal dengan amalan ahli syurga. Hadis ni pun sebenarnya sudah beberapa kali kita jumpa sebelum, pada ni diulang pula. Tujuan yang nak disebutkan di sini iaitu peranan malaikat, nak menceritakan tentang peranan malaikat. Malaikat mempunyai peranan dia dalam kejadian manusia, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap manusia. Sehingga kan yang berkaitan, yang menyentuh, yang berkenaan dengan nasib manusia itu pun ada kena mengena dengan malaikat juga. Itulah yang dikehendaki di sini. Kemudian 40 hari sebagai ini, 40 hari sebagai ini itu proses kejadian manusia lah dalam perut ibu. Diperintahkan malaikat supaya ditulis 4 perkara. Tulis amalannya, rezekinya, ajalnya, bahagia atau celaka. Kemudian selepas itu baru ditiupkan ruh ke dalamnya. Gitulah cerita. Sehingga apabila nak cerita hak-hak ketentuan Allah SWT ni begitu pasti, tidak dapat dielakkan. Sehingga kalau seseorang itu beramal dengan amalan ahli syurga, dekat benar dah dia dengan syurga, tidak lebih daripada sehasta. Tetapi kalau sudah ditakdirkan dia ni tidak baik, celaka maksudnya, syaqi, maka dia akan beramal dengan amalan ahli neraka juga akhirnya. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka sehingga tidak ada jarak di antara dia dengan neraka itu kecuali sehasta sahaja.
Tetapi kalau sudah takdir dia tu ahli syurga, sudah takdir dia tu seorang yang baik, bertuah, yang ni Sa'id, yang ni hak tertulis semasa dalam perut ibu lagi, Sa'id dia tu, maka dia akan beramal dengan amalan ahli syurga dan matilah dia atas amalan itu. Gitulah cerita. Dan perkara ni tidak diketahui oleh sesiapa pun kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat yang disuruh itu pun secara umum juga, umumnya begitulah, sebagaimana yang ditulis itulah. Ada kalanya tulis dah, tapi suruh lagu lain pula. Malaikat nak bertindak dah lagi, tiba-tiba disuruh macam lain pula, kerana ada sebab-sebab lain. Inilah yang dikatakan yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah boleh menghapuskan apa-apa yang dia suka, apa-apa yang dia mahu, dan dia boleh menetapkan apa-apa yang dia mahu. Boleh tetapkan itu di antaranya sudah tulislah orang ni celaka, katakanlah. Tetapi dalam ilmu Allah SWT, baru ni kita sudah bincang juga, dia ni ada berkait. Selain itu pun berkait. Kalau dia tidak belajar, katakanlah, tu tak tahu, dia tak cerita kepada malaikat. Kalau belajar boleh jadi berubah, kira-kiranya. Maka berubah tu malaikat tidak tahu, Allah SWT bagi tahu kemudian. Itulah yang dikatakan qada mu'allaq, bukan qada mubram. Ada kalanya yang ditulis itu memang tetap macam tu dah, memang tetap macam tu. Gitulah. Dan di satu ketika dulu kita sudah bincang dengan panjang ni masalah takdir, masalah qada ke apa ni, rasanya tidak nak bincang lah kali ni. Tidak nak bincang dah. Sekali-sekali tengok nampak kuat balik apa nama ni, firqah mazhab Jabriyah tu. Jabriyah yang mengatakan segala-galanya Allah SWT belaka. Manusia ni buat lahana pun tak ada kesan apa. Kalau Allah SWT sudah tentu lagu tu lah jadinya. Sekali tengok sini gitu. Tapi kita tak boleh tengok hak ni saja, kena tengok hak lain kata. Sekali tengok pula tu dalam hadis begitu juga, dalam ayat Quran nampak bahawa manusia itulah yang menentukan segala-galanya. Nampak kuat balik Qadariyah pula. Padahal kita tak boleh tengok atas hak tu saja juga, tak boleh tengok atas hak tu saja. Jadi hasadilah yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah SWT boleh hapuskan mana-mana apa-apa yang dikehendakinya, dan dia boleh tetapkan itu inilah mana-mana yang dikehendakinya. Wa indahu ummul kitab, padanya lah ibu bagi kitab itu, ibu bagi suratan itu. Maknanya hak buku besarnya, catatan yang ada segala-galanya ada pada dia, bukan pada malaikat, bukan dalam lauh mahfuz. Itu boleh berubah lagi, boleh dihapus lagi. Kita nak terhapus tu lagu mana, tu tak tahu macam mana, tak tahu. Tak tahu. Cumanya dalam hadis disebutlah begini seperti yang kita sudah jumpa dahulu. Di antaranya nak panjang umur tu, silaturrahim apa, itu di antaranya. Tapi adakah itu yang menentukan tepat mesti berubah, mesti panjang umur? Tak juga. Itu kita tidak tahu sebenarnya. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, yang paling penting sekali di sini pengajarannya bukan nak ambil kuasa siapa dia, hak mutlaknya. Manusia ni tak ada apa satu ke atas manusia segala-galanya, itu tidak penting. Yang paling penting bagi kita dan perlu kita faham daripada hadis ini, iaitu kita tak boleh berasa sedap hati, berasa senang hati. Kita mesti dalam keadaan bimbang sama, mesti dalam keadaan harap sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh bergantung kepada amalan semata-mata. Kalau kita sudah baik, beramal molek sekalipun, jauh lebarlah kita kata, alim lah,
Tak boleh bergantung pada ilmu sangat, pada amalan sangat, maka Allah SWT mesti jadi kita ni orang yang baik, bahagia akhirnya. Tak mesti. Kita kena beringat sama. Dengan begitu seseorang Muslim tu dia akan jadi rendah diri, dia tidak akan jadi besar ke diri. Tidak. Itu pengajaran sebenarnya daripada hadis ni. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang yang bersalah, dia tidak kecewa. Sebab apa? Boleh berubah. Kalau selagi nyawa itu tidak dihalqum, masih lagi boleh berubah. Masih lagi boleh berubah. Dengan sebab itu dia jangan berasa kecewa, tak ada harapan dah, dosa banyak gini-gini, Allah SWT tak terima. Jadi kalau lagu tu tak usah buat baik lah, ya tak ya pun jahat dah selama ni, pakai jahat tu pakai mati. Tak boleh. Allah SWT boleh hapuskan dosa dia sebanyak mana pun hak sebelum tu. Syaratnya dia bertaubat. Maka tidaklah kecewa, jadi putus asa orang-orang yang seumpama ni. Itu tujuan. Sekadar tu cukup kita ambil sebagai pengajaran daripada hadis ini. Lepas tu perbincangan yang panjang lagi itu dalam bab qada qadar lah. Di sini hak sebenarnya nak ceritanya malaikat itu. Malaikat itu diperintah oleh Allah SWT, dan sifatnya seperti kita sudah sebutkan baru ni, dia tidak melanggar perintah Allah SWT. Apa yang disuruh itulah yang dibuat, tepat seperti mana yang dikehendaki. Tak ada kurang, tak ada lebih. Itu sifat malaikat. Tidak seperti kita manusia. Sebab manusia ni dia ada nafsu, ada macam-macam lah. Sifat dia tu yang menyebabkan jadi tidak tepat. Adapun malaikat ni tidak. Disuruh tulis. Tulis tu macam mana tak tahulah. Tulis tu macam mana tak tahulah. Dia tulis amalannya, rezekinya, ajalnya. Inilah dari segi akidahnya. Pada hakikatnya sudah tertulis belaka. Seterusnya hadis daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW. Kata dia, bila Allah SWT kasih kepada seseorang hamba itu, dia akan memanggil Jibril. Dia akan memanggil Jibril, berseru kepada Jibril bahawa Allah kasih kepada fulan. Oleh itu kasihlah engkau akan dia. Maka Jibril pun kasih. Jibril pun berseru di kalangan penghuni langit. Dia kata, Allah kasih kepada fulan, kasihlah kamu kepadanya. Maka penghuni langit pun kasih kepada dia. Kemudian diletakkan penerimaan untuknya di bumi ini, yakni penerimaan orang ramai terhadapnya di bumi ini. Begitulah caranya. Allah SWT bila kenal kepada seseorang itu, bila kenal kepada seseorang itu, dia akan seru Jibril. Cerita dia kata Allah kasih kepada orang, kamu kasih. Ini menunjukkan kedudukan Jibril itu begitu istimewa. Selalu mula-mulanya Jibril dulu dia suruh. Jibril dulu dia suruh. Lepas tu barulah hak lain-lain. Jibril tu baru pergi kepada hak lain-lain. Ini nak cerita malaikat ni, hak utamanya dalam hadis-hadis ni. Jadi apabila malaikat itu kasih kepada seseorang itu, maka dia diterima baik. Diterima baik. Kemudian cara terima baik di bumi ni, cara mana? Hak tu tidak serupa. Terima baik di bumi ni tidak bermakna orang tu disenangi oleh semua orang. Kalau nak kira disenangi oleh semua orang, mungkin kerana harta dia pun boleh jadi juga. Mungkin kerana apa-apa lah boleh jadi juga. Itu tidak dimaksudkan di sini. Allah SWT kasih ni kepada orang yang mulia di sisinya. Walaupun di kalangan manusia tidak diterima mana pun. Tetapi dari segi jangka panjang, itu maksud penerimaan dia. Ada orang yang masyhur sekadar semasa hidup dia saja. Lepas tu kesal kehidupan dia tu sekat tu je. Ada orang semasa hayat dia tidak masyhur mana, tetapi kemudian begitu masyhur. Ada juga macam tu. Tak boleh kita amanahnya kata Allah SWT terima ni maknanya orang tu mesti sambut dia baik.
belaka, orang semua suka dengan dia dan orang tidak buru dia, orang tidak bunuh dia. Tak mesti macam. Kalau macam tu nabi-nabi pun ada juga kena bunuh, kena hambak kat orang. Yang masyarakat dia tidak senang. Faham mana Allah SWT tak kasih lah. Tidak gitu. Ini maknanya penilaian di sisi Allah SWT. Jadi penerimaan di bumi ni, penerimaan oleh orang-orang yang dikasihinya jugalah. Orang-orang yang tidak kasih, tak suka, syaitan tak suka pada dia, pada orang tu. Sebagaimana hak suka dia Allah, malaikat. Pas syaitan suka, syaitan tu tak suka. Pas kalau banyak syaitan ramai syaitan dalam dunia ni, orang jahat hak ramai dalam dunia, tak akan suka lah kepada dia. Lepas tu hak suka ni kira hak mana hak suka? Hak yang ni hak sesuai dengan Allah SWT kena tu lah. Hak tu lah yang dikira, walaupun dua orang apa. Walaupun dua orang. Tapi dia ada lagi. Dah hak dua orang ni cukup berarti. Sehingga kiamat tidak akan berlaku kalau selagi ada seorang pun kata Allah. Cukup berarti itu. Walaupun dua orang. Sebab itu ada Nabi yang mana pengikut dia hanya dua orang. Ada. Mana orang ramai tak terima. Orang ramai tak terima. Kita tengok satu contoh lah, contoh hak umum biasa lah gitu. Abdullah Yusuf Ali itu penterjemah Quran tu ke dalam bahasa Inggeris. Tidak dikenali mana semasa dia hidup. Tak tahu mana. Bahkan dia mati pun orang tak cara. Tetapi selepas dia mati, tengok. Buku dia sebutir ya, dia buat. Tak ada banyak. Tapi dia Tuhan nak terima kekal lama, berpanjangan, luas pergi rata dunia. Tidak nanti lawan. Tapi semasa hidup dia merempak lah, orang kata merempak. Tak senang hidup dia, susah. Orang tak cara buku dia. Tapi selepas dia mati barulah buku dia tersebar. Dan buku dia pun tak banyak. Tu di antara. Tetapi Allah SWT nak beri panjang, nak beri nyata tu, boleh jadi baik untuk dia macam tu. Kalau semasa hidup orang sambut, boleh jadi dia jadi kurang. Kerana dorongan orang, bukan kerana keikhlasan sungguh buat kerja. Allah SWT tahu macam mana dia nak jaga orang yang dia kasih. Nak suruh biar lebih banyak lagi pahala kepada dia. Kalau orang dalam keadaan orang sambut, orang semua hormat kepada dia, boleh jadi dia tu jadi kurang. Kerana orang kan pula ikhlas dia kurang. Jadi boleh sekat tu kita nampak lebih orang tu. Sebenarnya di sisi Allah SWT belum tentu lagi. Boleh jadi baik untuk seseorang itu dia tidak diterima semasa hidup dia, supaya lepas dia mati tu baru orang berasa. Ada kalanya begitu. Jadi peliklah cara penerimaan ni. Penerimaan Allah SWT ni pelik. Dia tak serupa dengan hak dunia ni, perkiraan dunia. Ini semua pun ada kena-mengena dengan malaikat juga. Yang suka dengan orang-orang hak lagu ni, iaitu hak suka malaikat jugalah. Hak baik-baik lah. Kemudian kalau orang baik tu kurang, tak suka, ramai orang tak suka dengan dia. Begitu je lah, mudah je. Tapi di kalangan malaikat suka sangat kepada dia. Diriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi SAW, bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, malaikat itu turun dalam awan, anan, iaitu sahab, awan. Dia pun menyebut perintah Allah SWT yang diputuskan di langit. Maka syaitan mencuri dengar. Lalu didengarnya, didengar oleh syaitan itu apa yang diputuskan, dan syaitan menyampaikannya kepada tukang-tukang tenung. Maka mereka berdusta dengan satu cerita tadi 100 kali dusta dari sisi mereka. Ini cerita perintah daripada langit. Ini menunjukkan maknanya perintah ni, arahan gapo ni mari daripada atas. Dan cara syaitan itu pun dia naik ke atas lah untuk nak dapat cerita. Ini sama-sama makhluk halus.
apa yang dibicarakan oleh malaikat tu, Tuhan putuskan begini supaya dibuat gini. Dia pun kadang-kadang dia dah dengar. Tetapi banyak juga berlaku dia apabila dia naik tu dia kena panah. Kena panah tu jatuh tu tak jadi, tak dapat lah. Sama ada dia dapat atau dia tidak dapat. Kalau tuan dia ni, orang yang memuja dia ni tanya dia akan royak ke mana-mana. Dia akan royak. Boleh jadi dia sendiri tu, syaitan tu sendiri pun dusta dah, pelawak dah. Boleh jadi juga betul, satu saja betul, tapi campur dengan 100 hak bohong daripada pemuja syaitan itu. Boleh jadi juga syaitan tu cerita kepada dia tu pun tak betul dah, dia tak dengar pun lagu tu. Hanya teka-teka saja, kebetulan kena. Jadi pemuja-pemuja dia ni lagi patuh lagi lah, lagi setia lagi lah memuja syaitan itu. Begitulah. Syaitan mencuri dengar. Zaman dulu syaitan tu boleh naik lagi ke atas lagi. Mengikut hadis-hadisnya disebutkan boleh naik ke atas daripada langit dunia. Syaitan boleh pergi lagi. Kerana itu tukar-tukar nujum, tukar-tukar tenung zaman itu lebih banyak tepat ramalan dia tu. Dan lebih ramai yang hebat berbanding dengan zaman kemudian. Apabila Nabi SAW diutuskan, maka tidak dibenar lagi mereka naik ke atas daripada itu. Setakat ni pun payah. Setakat langit dunia ni pun nak naik pun payah. Gitulah. Kemudian riwayat daripada Abu Hurairah, katanya Nabi SAW bersabda, bila tiba hari Jumaat akan beradalah beberapa malaikat di pintu-pintu masjid, di setiap pintu masjid. Mereka menulis orang yang mula-mula, lepas tu lewat sikit dan seterusnya datang. Ini pun cerita malaikat lagi. Di antara kerja malaikatnya catat orang-orang yang nak buat baik. Di antara kebaikan yang nyatanya yang berkait dengan perintah syiar agama ni ialah pergi sembahyang jemaah hari Jumaat. Pergi dengar khutbah ke apa tu. Itulah. Di sini bukan bermakna di pintu-pintu masjid saja. Mana-mana pun malaikat ada catat. Cuma disebutkan hak ni secara khusus kerana hak ni berkait dengan syiar agama. Lebih-lebih lagi lah ada mereka itu. Bermakna tidak sia-sia lah, cukup bermakna lah orang buat tu. Bukan bermakna kalau tidak ni mana di lain, makna malaikat tak tulis. Dah tulis juga, tulis sama. Hak ni ditulis khusus pula untuk ni. Bila imam itu duduk, mereka lipat suratan mereka, suhuf, yang di kitab-kitab mereka itu. Waja'u yastami'una dzikra, dan mereka datang mendengar zikra, peringatan. Ini khutbah. Jadi malaikat tu ada. Apabila hari Jumaat terlepas pada tu, bila habis imam duduk, dia akan melipat buku catatan dia tu. Lipat. Duduk tu duduk mana? Boleh jadi duduk hak akhir tu, duduk maknanya selesai. Tak duduk dah, kita kata lepas pada khutbah yang kedua tu turun saja, tak duduk dah, semaya terus lah. Mana duduknya? Maksud duduk ni selesai, maknanya imam itu pergi semaya. Yang kedua, bila imam itu duduk, maksudnya mula-mula naik tu duduk dulu. Duduk situ. Ada juga yang mengatakan bila imam itu duduk di antara dua khutbah, baru dia lipat.
baru dia lipat dan duduk sekali. Kalau kita kata mula-mula lagi imam tu duduk, sebelum berkhutbah tu duduk dulu, mula-mula lagi, bermakna mereka begitu mengambil berat. Hak yang dikiranya hak mari dan mula-mula tu lah, hak istimewa, hak pentingnya. Sebab apa kalau kita nak kira sembahyang-sembahyang ni tak ada lah yang pasal ceramah dulu ni. Apa yang ceramah dan ucapan dulu ni hak jemaah tu. Ini memberi makna apa ni? Sebut ni keistimewaan yang khusus ni. Tujuannya nak suruh orang pergilah. Dengar khutbah tu penting kepada kita, kepada orang Islam. Sembahyang saja tu suku, di rumah boleh. Sembahyang saja duk buat sama dah. Hak pengajaran yang nak kita dapat ni, hak sepatutnya kita terima. Di mana? Iaitu sebelum sembahyang Jumaat. Hak tu yang dikehendaki sebenarnya. Dan ini juga memberi isyarat bahawa kalau malaikat tu pun berhenti daripada mencatat, pergi duduk dengar, kita lebih-lebih lagi lah. Dia dengar tu sebagai menghormati, sebagai mengagungkan syiar itu, khutbah tu. Kita perlu dengar, perlu menghayati itu untuk nak guna sebagai panduan. Lebih-lebih lagi lah perlunya. Itu maknanya. Yang ketiganya, apabila malaikat tu duduk, apabila kita duduk dalam suasana tu sekali dengan malaikat, maknanya kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak dikatakan mudah-mudahan kamu dirahmati, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapat rahmat ni lagu mana? Tidak payah nak dapat rahmat ni, tidak payah, tidak kata kena supaya orang nak dapat ilmu apa-apa, ilmu dunia, kena pergi petapa dalam gua mana-mana atau bukit mana. Tak. Nak dapat hak ni rahmat Allah SWT, hak ni paling pentingnya. Susah ni di antaranya dalam masjid. Kalau dalam rumah jangan dibubuh patung kau gapo-gapo benda-benda hak Nabi SAW sebut tak molek tu, tak kenal, malaikat tak rasa. Maknanya tak ada rahmat. Jangan dibuat tu. Apabila tak ada tu semua, kita jaga semua, kita dapat rahmat. Bila dapat rahmat, apa kesannya? Kesannya cergas kita dalam hal-hal agama. Cergas kita dalam hal-hal agama. Dan tak nampak kita dalam perkara-perkara maksiat. Itu kesan dia tu. Idea kita pun bagus-bagus, berenah-berenah. Alangkah molek-molek ni, alangkah baik-baik ni. Alangkah tak molek ni tak ada, tak nampak. Itu kesan dia. Jadi lembut hati. Ada rasa simpati, kesian belah, kasih sayang, mesra, cerah fikiran, mudah nampak, mengaji dan sebagainya lah. Mesra dengan orang, tidak putus asa, tidak mudah lemah semangat. Itu semua waktu kita dapat. Itu kesan daripada rahmat yang dibawakan oleh malaikat kepada kita. Selain daripada itu, malaikat selalu dia tengok kita, ni orang ni ada sama, orang ni ada sama. Pergi dalam kumpulan lain hak molek, malaikat lain pula ada. Ada juga dia ni. Pergi dalam kumpulan lain yang dikhususkan malaikat untuk tu, dia ada juga sini. Bila ada juga, mereka ini menjadi teman yang rapat dengan kita. Teman yang rapat dengan kita, hak kita tak nampak, hak ada sama dengan kita, iaitu penggerak ataupun penyokong kepada benda hak tidak baik, syaitan orang panggil. Penyokong kepada hak baik, malaikat. Hak ni dia duk bisik sama, walaupun kita tak tahu, walaupun kita tak berasa, tak nampak, tetapi hakikatnya ada hak ni. Ini hak naknya kesan rahmat dengan kehadiran malaikat, iaitu dia bisikkan kepada kita, sehingga orang tu begitu bersemangat. Begitu bersemangat. Kadang-kadang kita tengok pejual-pejual ni, ulama-ulama besar ni, apa dia kuat sangat semangat. Cuba tengok misalnya Maulana Maududi, contoh dia cukup jaga makan. Pasal apa orang kata jaga makan? Supaya panjang umur, kata dia. Panjang umur nak dia supaya dapat berkhidmat sebanyak mungkin untuk umat Islam, untuk manusia. Tu dia fikir pelik. Maka dia tak makan kat sini, dia jaga dia kawal makan. Tidak. Tengok fikiran dia tu pergi situ. Kalau orang biasa ni,
Oh, kira nak makan. Oh, sedap-sedap. Biar 40 tahun tu sakit macam-macam nyakit. Tidak, orang lagu ni tidak. Dia bukan untuk sihat tu untuk dunia, tetapi untuk kebaikan umat. Dia semangat dia tu. Semasa orang usung dia sakit, kok sakit dia nak mati tu, usung nak naik kapal terbang, duduk nulis lagi. Macam mana kita kata, oh semangat lagu tu pun. Kalau dalam zaman sekarang lah. Supaya juga saya kutub kita tengok Allah SWT bagi kekuatan kepada dia, walaupun duduk dalam penjara, duduk dalam, boleh menulis, boleh buat kerja benda-benda yang orang duduk luar pun tak boleh. Orang yang ada kesenangan, ada kemudahan, tak boleh. Macam mana dia boleh buat dalam keadaan sebuah kekurangan? Inilah benda yang kita tak faham. Inilah benda yang kita tak faham. Yang apa ni, hak malaikat lah, peranan malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Malaikat selalu turun kepada mereka. Duduk sebut, jangan takut, jangan bimbang, tak usah pusing, tak usah sedih, tak usah gap. Dia ada tu. Tu dia kuat semangat tu. Kuat semangat. Orang lagu tu kuat semangat. Pasal apa? Pasal malaikat. Duduk dekat dia, duduk bisikkan, duduk bagi semangat. Syaitan lemah, lesu. Sebab itulah ada dalam gambaran-gambaran dalam hadis disebutkan syaitan dia pergi kepada ketua dia, pergi jumpa dengan ketua dia tiap hari. Lepas selesai hari je pergi je. Ada syaitan tu, di antara syaitan tu lambat pergi dekat tuan dia, dekat ketua dia, lambat. Dia tidak berjaya. Letih. Kenapa? Pasal apa? Dia kata pasal dia tidak berjaya. Nak menguasai orang ni. Bukan main lama, bukan main usaha dia buat, tapi tak boleh. Ada pula yang cepat-cepat pergi jumpa dengan ketua dia, pergi cerita dia berjaya. Jaya kau dia. Dia kata dia telah berjaya memisahkan antara suami tu dengan isteri dia. Itu di antaranya yang disebutkan dalam hadis, suka benar. Berjaya. Ada mana syaitan hak gemuk, ada hak kuruh, ada hak letih, ada hak cergas. Sebab apa? Hak syaitan hak duduk dekat orang yang baik sana, dia tak lagi. Dia tak lagi. Pasal apa? Dia tidak lawan kita seorang. Dia berlawan dengan malaikat. Ni yang kita tak nampak ni. Yang kita tahu melalui hadis-hadis. Dan benda-benda ni nak nampak benda ni tidak nanti orang lebih. Orang masuk atu dia nampak. Orang masuk atu ataupun orang dirasuk. Dia nampak tu budak tu jerit tadi, sebelum tu tak jerit. Ni jerit tu tadi ada orang duduk cocok-cocok, dia kata. Dia nampak. Itu bukan satu kelebihan, tak ada gapo. Kalau Allah SWT nak tunjuk, boleh nampak. Kalau kita tak nampak sekeliling kita, boleh jadi susah kita nak berjalan. Pasal kita tak nampak tu, nampak ni. Maka Allah SWT beri tak nampak. Itulah baik untuk kita. Beri tak nampak. Itulah baik untuk kita. Tak perlulah nak tengok apa, nak nampak, kau tak perlu. Itulah dia kelebihan malaikat ni apabila ada bersama kita. Ada juga ulama yang mengatakan bila imam duduk di mananya tu antara dua khutbah tu. Sebab itulah ulama-ulama ada juga mengatakan khutbah ni hak mesti dijaga, hak mesti kena itu, hak utamanya khutbah yang kedua. Sini di antara pegangan dia nya. Kalau kita lewat pun, janganlah siapa lewat daripada khutbah yang kedua. Sebab khutbah yang kedua tu rukun-rukun yang banyak duduk dalam tu. Kalau tak baca hak tu, walaupun orang tak faham pun, kena baca hak tu, tak faham pun. Hak yang pertama tidaklah mana, ada juga. Tapi hak yang kedua tu banyak lagi duduk situ. Hak mesti, hak rukun-rukun itu. Dengan sebab itu tujuan dia kata nak suruh hak yang kedua. Sebab itu malaikat ni dia lipat situ. Sebab apa? Sampai masa dia aja. Sebab kita kata penjaga lah, pengawal ni dia nak pergi semaya lah, kita kata polis ke apa ke, nak pergi ni setelah dekat benar baru dia pergi. Kalau dulu lagi dia pergi supaya dengan orang lain juga kawal apanya kalau lagu tu. Ni ada juga yang benar. Maknanya ketika dekat hak penting benar dah, hak tak boleh dia elakkan, baru dia pergi duduk dekat. Sebelum pada tu tidak lagi. Sebab apa? Tidak utama kepada mereka. Tidak lebih utama untuk mereka. Tapi hak ni utama benar.
Hak ni lebih penting. Mana khutbah yang kedua? Patut ini menunjukkan khutbah yang kedua tu lebih penting. Sebab apa? Dia ni pergi duduk pada masa tu. Itu di antara pendapat ulama. Ada juga yang mengatakan ini menunjukkan di antara dua khutbah tu apa yang duduk saja kau. Kalau boleh doa. Sebab itu ada ramai ulama mengatakan hak makbul pada hari Jumaat tu doa tu, kata dia di antaranya ialah di antara dua khutbah. Sebab apa yang jadi makbul? Sebab bila kita doa, malaikat ada sekali dekat kita tu ramai. Duduk amin, amin, amin. Duduk amin, amin, amin. Bila malaikat amin, mana Allah SWT mudah terima. Sebab apa? Sebab mereka itu orang yang tidak bersalah. Mereka itu orang yang tidak berdosa. Kalau manusia amin, dia sendiri pun banyak dosa. Jadi apa macam mana Tuhan nak terima dia dengan mudah? Itu. Di antaranya lagi yang pengajaran yang kita dapat ambil daripada sini, yastami'una dzikra. Mereka mendengar peringatan. Peringatan di sini ialah khutbah itulah, khutbah. Ini daripada sini kita faham khutbah tu kena biar berisi molek. Jangan khutbah tu mengandungi perkara-perkara yang tidak sesuai. Perkara-perkara yang merupakan mengampukah kita kata. Perkara-perkara yang merupakan benda tak ada faedah lah. Tak ada faedah umum untuk masyarakat. Jangan lagu tu. Sebab apa? Malaikat duduk dengar ni. Malaikat duduk dengar. Jangan kita duduk main-main. Tidak supaya kita kecek benda lain. Ada ni khusus ni. Adakah patut mereka duduk dengar benda-benda yang tidak baik, tidak sesuai? Tu. Ini sebagai peringatan juga kepada orang-orang yang menyusun khutbah tu, supaya buat molek. Seterusnya, daripada Sa'id bin Musayyab, katanya Umar lalu dekat masjid pada ketika itu Hassan sedang mengungkap syair. Hassan bin Thabit ini dia terkenal sebagai penyair Nabi SAW. Penyair Nabi SAW. Ceritanya ni ringkas ni. Dulu kita sudah jumpa dah juga panjang ni. Sayyidina Umar pun marah, apa duduk syair-syair dalam masjid? Dia pun jawab, aku pernah bersyair di sini dalam masjid ni. Ketika itu ada dalam masjid ni orang yang lebih baik lagi daripadamu. Maksudnya Nabi SAW. Thumma altafata ila Abi Hurairah. Lepas tu dia Abu Hurairah ada. Dia pun pandai kepada Abu Hurairah, aku minta kepada engkau dengan nama Allah supaya engkau ceritakan, adakah engkau telah dengar Rasulullah SAW berkata, ajib anni Allahumma ayyidhu biruhil quds. Pernahkah kamu dengar Rasulullah SAW kata, kamu jawab bagi pihakku? Yang Nabi kata kepada Hassan, kamu jawab bagi pihakku. Ya Allah, sokonglah dia, perkuatkan dia dengan Ruhul Qudus, dengan Ruh Kudus, yakni dengan Jibril, dengan malaikat. Abu Hurairah berkata, na'am, ya, yakni aku ada dengar. Bila begitu Sayyidina Umar pun diam, tak kata apa. Maknanya nak bersyair-syair dalam masjid ni tak boleh bersyair tak tukar. Biasanya syair ni dia mengandungi benda-benda yang tidak baik, tidak sesuai lah dengan tempat yang suci. Tetapi kalau syair tu syair yang mengandungi unsur-unsur yang baik-baik, pengajaran, peringatan, maka itu tak apa. Bahkan kalau untuk membela Islam, di dalam masjid ni pun kita boleh bersyair. Bahkan Nabi SAW doakan untuk Hassan yang bersyair untuk balas syair-syair orang-orang kafir Mekah yang bersyair macam-macam lah, syair mencerca, mencaci Nabi SAW. Maka Nabi SAW suruh balas. Sebab sikap kita orang Islam bukan terima saja orang caci, tidak, bukan lagu tu. Kita kena balas apa patut balas. Bukan hanya menerima orang kata macam mana-mana pun kita tak boleh lah. Kita kena bela diri kita, kena jaga kehormatan kita. Kalau kita tidak jawab, boleh jadi orang kata kita memang tak betul. Kita memang tak betul. Betul dah lah orang duk kata gitu tu. Sebab tu kita senyap. Sebab tu tak boleh, suruh jawab. Dan Nabi SAW doa, Allahumma ayyidhu biruhil quds.
Artinya orang-orang yang bersyair, orang-orang yang buat benda-benda yang besar itu kadang-kadang disokong oleh malaikat hak kita tidak nampak. Sebab itulah kerja dia, kesan dia tu besar dan kesan dia tu berpanjangan. Usaha dia tu jadi meluas. Sayyidina Umar pun tak kata apa. Bahkan Nabi SAW buat satu mimbar khusus, suruh orang buat mimbar untuk Hasan bersyair di dalam masjid itu. Pasal Sayyidina Umar tak tahu dah kalau gitu mah. Boleh jadi dia tak tahu, sebab Sayyidina Umar bukan duduk situ sama. Boleh jadi bersyair itu pada ketika dia tak ada. Atau boleh jadi juga dia nak menarik perhatian orang supaya beringat dalam masalah syair-syair ni. Kecuali kalau cerita syair dia tu lagu mana, hak Nabi SAW benar tu, tak apalah. Tujuan dia nak menarik perhatian orang. Syair-syair ni biasanya hak tidak molek. Kita tengok penyair ni biasanya dalam Quran dia disebut wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Begitulah, dan ayat seterusnya. Mana penyair ni ditu oleh orang-orang yang lalai, orang-orang yang leka. Tidakkah kamu perhatikan mereka ini yahimun, tercengang-cengang di lembah-lembah. Mana nak cari ilham lah, kita kata nak cari ilham, nak cari idea, dia nak buat penyair. Mereka katakan apa yang mereka tidak buat. Itu sifat penyair hak biasa, hak kebanyakan. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa dzakarallaha katsiran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Kecuali hak tu, dia ada kecuali tu dalam Quran. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh dan banyak ingat kepada Tuhan. Dan dia wa intasaru min ba'di ma zulimu, dan dia menuntut bela. Dia syair tu sebagai jawapan kepada orang dalam bentuk tu juga. Dah orang nak kot tu, orang minat kot tu, dia guna hak tu, dia guna jalan tu. Hak lagu tu tak apalah, dikecualikan. Kalau kita tengok kebanyakan syair kak tidak lari daripada duk puji. Syair ni termasuk dalam syair ni apa dia? Banyaklah orang panggil puisi, lagu gapo tu semua tu termasuk dalam bab tu lah, yang sedap didengar. Kebanyakannya kalau kita perhati, ia mengandungi pujian kepada perempuan. Puji mata saja sebutir buk boleh buat. Puji mata, puji hidung lah, sekitar tu. Kalau hak jauh sikit, puji alam sikit sekeliling, puji bunga, puji gunung, puji laut, puji pantai, comel. Begitulah. Tapi hak kebanyakannya, hak paling laku, hak paling lari sekitar orang perempuan, tak lebih daripada itu. Hak tu. Tetapi dia tak lagi jauh lah, tak lagi jauh untuk nak hidup sementara boleh. Tapi kalau untuk orang guna buat panduan dalam hidup, tak ada. Dan dia tidak jadi berpanjangan. Kalau kita tengok penyair Iqbal, penyair agung Islam di Pakistan, dulu dia penyair nasionalis. Bahkan lagu kebangsaan India sampai sekarang ni lagu dia. Tapi lepas pada tu dia berubah, dia jadi betul-betul Islam. Syair-syair dia puji sahabat, cerita sejarah, banyak benda-benda macam tu. Apabila dia buat benda lagu tu, akhir sekali orang buka satu akademi selepas dia mati, Akademi Iqbal namanya. Orang buat kajian, buku-buku dia orang buat kajian, kekal lama. Dan orang nampak syair dia ni tidak hanya tak ada orang tina, tak ada. Syair dia betul-betul boleh dijadikan panduan hidup dan memberi semangat, memberi perasaan. Lagu tu tak apa, syair lagu tu. Jadi kekal. Orang buka satu akademi pula, buat kajian,
buat apa nama ni, penyelidikan tentang tulisan-tulisan dia. Orang syarah pula syair-syair dia syarah pula, dia terjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa pula. Itu keberkatan. Keberkatan beza. Tapi kalau kita tengok penyair-penyair orang biasa ni tak lagi sekitar gitu ya. Sedap dengar, sekali lalu sedap gitu je. Tapi kalau nak panduan tak boleh. Iqbal tu sendiri pun kalau kita baca sejarah dia, asalnya bukan orang yang berpendidikan agama, mengaji di barat, di Jerman, di mana. Pernah ketika semasa muda dia minum arak ke apa nak Iqbal tu. Itu sejarah dia. Tapi bila dia sedar Islam ni, dia berubah tu. Dan memang jadi pejuang Islam. Dalam bidang dia lah. Dan dia di antara pengasas kepada kerajaan Pakistan. Akhirnya pengasah kepada kerajaan Pakistan dari segi jiwa dia, dari segi jiwa kerajaan tu, bukan dari segi hak luar tu, hak dalam, tu Iqbal. Asalnya dia bukan orang Jew mana lah kita kata, tapi bila dia sedar tu, dia sedar sungguh, dan dia berjuang sungguh dalam bidang dia tu. Walaupun dia penyair, dia tu seorang lawyer juga tu, lepasan undang-undang. Sebab tu dia boleh nak buat apa ni, sebuah negara ke apa, dia boleh. Sebab dia tu ahli undang-undang. Cuma dia tak pergi ikut bidang tu, dia tidak praktis. Dia lebih suka kot ni. Apa yang kita nak cerita di sini, ada sebuah lagu ni kalau zaman Nabi SAW, Hassan ini. Tidak semesti orang tu orang istimewa, tidak. Mana di sinilah kita, kalau kita belajar sirah, kita tahu sirah. Hassan ini seorang yang di kalangan sahabat terkenal seorang yang penakut. Penakut. Dia ni jiwa ala ketino sikit. Gitulah dalam sirah. Sehingga kalau orang pergi perang, dia tak pergi perang, dikecualikan dia. Pernah berlaku dalam peristiwa orang Yahudi naik ke atas benteng, naik. Ada sahabiah kata tu orang Yahudi mari, musuh mari, kamu pergilah. Dia tak berani nak pergi. Hasan tak berani nak pergi. Maka salah seorang sahabiah, sahabat perempuan Nabi SAW, pergi dengan kayu yang tajam, pergi tikar musuh tadi, jatuhlah, matilah. Mana Hasan tidak. Mana dia tidak termasuk dalam orang yang berani. Walaupun tidak berani, dia guna kelebihan dia, dan Nabi SAW tidak ketepikan dia. Hak kelebihan dia tu digunakan. Ada ketika dia duduk depan, orang lain duduk dengar hak dia. Ini maknanya kita kena guna kelebihan orang tu. Hak dia lebih hak tu, kita kena terima tu. Jangan kita ketepikan dia. Dan dia tak ada kelebihan ni, dia tak usah lagi lah, dia perang. Tapi kelebihan hak ni, kita jangan lupa dia. Masing-masing ada peranan. Masing-masing ada peranan. Dan kalau kena syair dia tu, orang kafir gelepar, tak boleh duduk, panah. Pasal apa hak dia kata tu tepat hak dia kata. Itu cara perang, cara tu dia tak pergi perang guna pedang pun, tapi dia perang cara ni Nabi SAW terima. Inilah maknanya kedudukan masing-masing itu tak serupa. Diriwayatkan daripada Bara, katanya Nabi SAW bersabda kepada Hasan, uhjuhum, cacilah mereka, au hajihim, atau dia kata haji, maknanya sama. Wa Jibril ma'ak, Jibril bersamamu. Tadilah serupa dengan tadi, Allahumma ayyidhu bi ruhil quds. Cacilah mereka, cercalah mereka, Jibril bersamamu. Maknanya kamu tidak seorang, walaupun dalam bentuk syair, tidak nanti mengarang kitab, baru Jibril, baru malaikat ni mari buat sokongan untuk kita membela Islam. Apa dia kerja kita? Malaikat akan bersama kita, malaikat akan menyokong kita. Kalau kita ada niat tu, kerja apa dia pun, kalau kita ada niat untuk nak membela Islam, nak memertabatkan Islam, malaikat akan sokong kita. Walaupun dalam bentuk mencaci, bukan tasbih, bukan berzikir,
Bukan apa ni tahmid, caci orang kafir. Walaupun dalam bentuk tu disokong oleh malaikat. Kita jangan ingat kerja kita ni duduk beribadat saja, tidak. Kena buat kerja mengikut kemampuan dan kebolehan masing-masing lah. Kebolehan masing-masing dalam bidang masing-masing. Lepas tu riwayat daripada Anas bin Malik, kata dia, semacam aku nampak lagi, ka'anni anzur, semacam aku nampak lagi kepada ghubar sati, debu yang naik di lorong Bani Ghan. Musa dalam riwayatnya berkata mauqib Jibril alaihi salam. Jibril, Jabrail boleh belaka. Rumbungan Jibril alaihi salam. Jadi Anas ni dia nampak. Mana dia tahu lagu mana? Dia tahu dia Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita lah. Mana ada kalanya kumpulan malaikat tu dikepalai oleh Jibril mari. Lepas tu Allah SWT nak bagi nampak kepada setengah-setengah sahabat ni. Dia nampak debu, tapi tak ada gapo, tapi debu. Debu tu dari mana? Gapo dia debu tu? Pasal kumpulan ataupun rombongan ataupun pasukan Jibril ni mari. Lalu dekat situ. Dan dia tidak tahu gapo dia ceritanya. Hak dia tahu ni daripada Nabi SAW. Duk nampak-nampak lagi debu tu. Ini juga maknanya cerita tentang malaikat lagi. Malaikat pergi ke tempat-tempat yang baik, ke tempat-tempat yang molek, pergi menyokong, membela, memberi semangat, memberi sokongan kepada orang-orang Islam. Jadi hak zahir kita tengok angin yang menyebabkan debu tu. Orang yang Allah SWT bagi nampak, dia nampak. Bahkan pada ketika dia berupa dalam rupa orang tu, sahabat-sahabat pun nampak juga dia tu. Tapi dalam rupa orang ni tak biasa tengok, tak rajin. Kalau nak kata mari jauh, pakaian cuci molek. Kalau duduk dekat, siapa dia? Tak ada siapa dia kenal. Lepas pada tu tak tengok, tak nampak. Bahkan sampai sekerat hilang. Sering kali dilihat oleh sahabat-sahabat tu begitu. Kita nampak ni gempa bumi, ni peti berlaku di mana-mana, ataupun ribut taufan. Kita tengok, kita kata itu angin, kita tak tahu hak Nabi SAW cerita di sebalik tu. Angin tu tiup macam mana. Kadang-kadang tak biasa, faham orang pun tak faham. Mula tak rajin, tu buat apa ya acak sangat ni, orang tak faham. Itulah cumanya dia orang kafir ni, dia tengok dari segi zahir, perkiraan sebab musabab hak zahir. Hak alik belakang tu yang mencetuskan benda ni semua, dia tidak nampak. Hak ni lah yang diceritakan oleh hadis, oleh Quran. Diceritakan kaum Samud, kaum ni mati dengan sebab ni, kaum ni binasa dengan sebab ni. Jadi di sebalik tu dia cerita malaikat, sebab malaikat yang menguruskan semua itu. Walaupun zahir ni, sebab zahir ni angin ke ataupun tanah runtuh ke, gempa bumi ke, apa ke, itu hak zahir. Hak di sebalik tu, itulah yang diceritakan oleh agama ni. Segala-segala orang dia menafikan. Dia kata hak zahirnya sekarang ni, hak ni hak sebenarnya, tak ada lebih daripada itu. Itu silap dia lah. Dalam agama ni kadang-kadang dia cerita hak tu, hak kita tak sampai, ilmu kita tak sampai. Seterusnya, ni kita di awal kitab ni lagi jumpa dah. Harith bin Hisham bertanya Nabi SAW, bagaimana wahyu sampai kepadamu? Bagaimana wahyu datang kepadamu? Dia pun kata kadang-kadang malaikat tu mari seperti bunyi loceng. Dia mari bunyi macam bunyi loceng sebelum wahyu itu, ataupun wahyu tu sendiri mari dalam bentuk macam loceng bunyi. Fayafsimu anni, lepas tu terputus ia. Terputus daripada aku, dalam keadaan aku telah pun ingat dan telah pun faham betul-betul apa yang disampaikan. Loceng bunyi,
tapi kita faham apa maksudnya. Lepas tu wa'idu maqal, maknanya aku ingat, aku faham apa yang dia sebutkan itu, apa yang dia katakan itu, dan itulah wahyu yang paling berat kepada aku. Itulah yang paling berat kepada aku. Kadang-kadang malaikat berupa dalam rupa orang, berupa seperti orang, fayukallimun, dia bercakap dengan aku, fa'a'i ma yaqul, dan aku ingat, aku faham apa yang dia sebutkan itu. Ni cerita wahyu lah. Malaikat juga yang membawa wahyu itu, iaitu malaikat Jibril. Mari dalam bentuk loceng tu, mana pasal apa yang jadi berat tu? Pasal payah nak faham, tidak bahasa kita. Tidak bahasa kita. Tapi kalau sekarang ni nak hak mudah ni, macam-macam alat orang guna. Kadang-kadang kecek, kita kecek, dia tubik sana dalam bentuk tulisan. Kadang-kadang kita tulis sana, tubik dalam bentuk ucapan. Ada juga. Jadi sekarang ni lebih mudah untuk difaham. Lebih mudah untuk difaham. Dia faham lagu mana? Dalam bentuk bahasa tu pula. Tubik-tubik dalam bentuk bahasa Quran. Sedangkan hari tadi dalam bentuk apa ni, loceng. Itulah yang dia faham. Yang dia faham. Kalau kita biasa ni tak boleh. Kalau kita tak erti guna alat itu. Tidak erti guna alat itu. Berapa banyak alat-alat ni gunakan di hospital-hospital. Mana dia boleh baca tu, berdasarkan alat tertentu. Baca keadaan jantung seseorang itu. Ni memberi makna teruk ke, memberi makna tidak ke, boleh baca. Tapi orang tak faham tak boleh baca. Erti apa? Tak faham. Dia buat dalam bentuk graf ke, dalam bentuk macam-macam. Orang tak faham tak erti. Orang tak faham erti. Begitulah juga ni. Seterusnya diriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya saya mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berbelanja zaujain, sepasang, zaujain, sepasang, dia kalau sepasang ni, zauj itu pasang dah, zaujain ni kira-kiranya dua pasang. Apa maknanya dua pasang ni? Maksudnya dengan lengkap, dengan sempurna. Mudahnya kita kata, sesiapa yang memberikan kepada seseorang itu dengan sempurna. Dengan sempurna lah ke mana? Kalau dia bui ayat, dia tidak bui ayat hak bapak saja. Dia bui hak ibu kata. Baru jadi kerja. Barulah orang tu boleh apa nama ni, buat harta kita kata. Kalau bui kambing, bui dua ekor. Itu makna bui sepasang, itu maksudnya dengan sempurna. Bukan tidak sempurna. Kalau bui kenderaan, bukan bui kenderaan kosong saja. Lepas tu orang ni gaduh ni. Bui kenderaan tu mana hak minyak tak ada. Sengaja habis minyak dulu baru bui. Sedangkan orang tu gaduh. Tu tak sempurna lah tu bui. Mana kalau nak bui biar sempurna. Itu maksudnya. Kalau orang tu nak mutu dan dia perlu gaduh dia ni, sepatutnya kita kena lengkapkanlah persiapan itu dengan minyak cukup ke apalah kira-kiranya, barulah senang. Kalau tidak, dia nak cari mana dalam keadaan begitu. Dia minta tengah malam dengan kita. Pak, selesai minyak tutup belakang. Bui hak kosong. Pak, dia nak ke mana? Dia nak pergi jauh. Tidak kata nak tolong dia ke? Tidak lagu tu. Kalau nak buat kebajikan, nak belanja, biar lengkap, biar sempurna. Ikutlah dalam apa bentuk sekalipun. Jangan sampai orang tergantung-gantung. Bui pun tak boleh nak kerja juga. Begitu. Da'athu khazanatul jannah. Penjaga-penjaga syurga. Da'athu khazanatul jannah.
penjaga-penjaga syurga menyeru, ai fulu, oh fulan, halumma, kemarilah, marilah. Abu Bakar kata, dzakal ladzi la tawa alaih, itulah orang yang tidak rugi, itulah orang yang tidak rugi. Ataupun itulah orang yang tidak diabaikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arju an takuna minhum, aku berharap engkau termasuk di antara mereka. Ini riwayat orang khas. Dulu kita sudah jumpa dah riwayat ni panjang. Jadi malaikat pintu syurga yang jaga pintu syurga tu panggil, hak pintu ni panggil, marilah kod ni. Hak pintu ni panggil, marilah kod ni. Maknanya kalau dia pergi ke mana-mana pun bebas dia tu. Tidak kata kena masuk pun ni saja, tidak. Ke mana-mana pun dia boleh pergi. Bahkan dia alu-alukan kedatangan dia tu ke mana-mana pun. Ada juga yang mengatakan begitu, la tawa alaihi. Ada juga yang mengatakan kalau dia masuk ke mana-mana pun bukan bermakna dia rapat dalam syurga tu. Apabila masuk dalam, dia boleh masuk pula ke dalam syurga lain. Maknanya kalau dia masuk dalam syurga rayyan, kita kata syurga yang subur, yang berair, syurga tu, bukan makna apabila dia masuk ke tu dia tak boleh pergi ke dalam syurga lain. Tidak, boleh pergi belakang, bebas dia nak pergi ke mana-mana pun dalam syurga. Ini makna ganjaran kepada orang yang membelanjakan di jalan Allah dengan sempurna. Ganjaran dia pun sempurna juga dalam syurga. Nanti ikut mana dia nak pergi pun boleh. Tidak diabaikan dia. Nabi SAW doakan supaya Abu Bakar ini termasuk di antara mereka. Diriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW berkata kepadanya, wahai Aisyah, Jibril ni kirim salam kepada awak, yaqra'u alaiki salam. Jibril kirim salam kepada awak. Aisyah pun kata, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tara ma la ara, engkau nampak apa yang aku tak nampak. Engkau boleh lihat apa yang aku tak dapat lihat. Maksudnya kepada Nabi SAW. Dia kata begitu tu, dia kata kepada Nabi SAW. Mana Jibril ni jenis kira salah juga, pakai salah juga. Dah bukan dia tidak nak mari, beri salah sendiri. Kalau kepada Siti Maria tu dia berupa, dia sendiri mari depan. Ni dia tidak nak mari lagu tu, dia kira salah. Mana tanda ingatan. Maknanya Aisyah ni bukan saja orang-orang hak biasa dia ingat kepada dia, Jibril, malaikat pun ingat. Bila ingat tu mana kira salah. Salah tu apa mana? Doa kesejahteraan, kebaikan untuk dia. Itu maknanya. Dan dia kata ke dia, wa alaihi salam. Setengah-setengah orang dulu kita sudah jumpa berapa kali dah, berapa tempat dah. Apabila kita nak beri salam, setengah-setengah orang tu kata kita kena kata dulu, Assalamualaikum. Sampaikan salam saya kepada dia. Dia kata lagu tu, tak perlu. Macam dalam hadis ni, cuba tengok. Jibril kirim salam kepada awak. Jibril tak kata Assalamualaikum dulu, kirim salam saya kepada dia. Tak. Jibril kirim salam. Salam. Bagi orang Islam maklum dah. Assalamualaikum. Betul. Tak ada salah lain dah. Aisyah pun jawab, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini cara jawab salam. Ada juga yang menyebutkan wa alaika wa alaihi salam. Alaika wa alaihi salam. Kepadamu hak siapa tu, kita nak balas juga kepada dia. Susah juga dia tu. Dia tulis siapa kita tu. Dan kepada dia. Hak jo kirim. Itu pun jawapan dia juga. Kalau kita kata alaihi salam wa rahmatullah pun boleh juga macam di sini. Dan salam itu dijawab dengan lebih sempurna. Cuba tengok di sini, wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas tu dia kata, tara ma la ara, engkau boleh nampak apa yang aku tak nampak. Maknanya sedaplah. Kamu boleh kecek dengan ni makhluk asing, makhluk halus, hak aku tidak nampak, kamu boleh nampak, sehingga dia boleh kira salah. Ini cara malaikat belaka. Cara malaikat belaka. Dalam Quran ada sebut rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Rahmat Allah
dan berkatnya ke atas kamu wahai ahlul bait. Itu cara malaikat salam. Salam malaikat itu pun tidak kurang pentingnya juga kepada kita. Tidak kurang pentingnya kepada kita. Bila malaikat tu mendatangkan rahmat, bila malaikat tu kirim salam, maka hidup kita ni dikelubungi oleh kebaikan lah. Ini nak cerita di antara malaikat kerja dia lagi. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, kenapa kamu tidak ziarah kami lebih daripada hak biasa? Marilah acak sikit. Maknanya apanya tidak mari acak, mari acaklah sikit. Jibril qala fanazalat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, maka turunlah ayat ni. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Bermakna kami tidak turun. Jadi malaikat kata, Tuhan suruh cerita, kami tidak turun melainkan dengan perintah Tuhanmu. Lahu ma baina aidina, hak dialah apa-apa yang ada di hadapan kita dan apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang di antaranya. Hak Allah SWT, hak masa lepas ke masa akan datang ke masa sekarang ke, dia nak buat lagu mana, itu hak dia. Allah SWT tak lupa. Dia tak lupa. Tidak kata mari acak sikit lah, ada tak boleh. Dia mari itu dengan tugas dia. Dia bukan mari saja-saja, tidak, dengan perintah. Hak dulu nak mari sebanyak mana, hak sekarang nak mari sebanyak mana, hak akan datang nak mari sebanyak mana, kau kurang kau banyak, itu dia saja yang tahu. Sebab itu urusan dia. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana, itu urusan dia. Hak depan kau, hak belakang kau, hak sekarang kau, itu urusan dia. Dia tidak lupa. Kena ingat itu perkara. Jangan kata Tuhan tu lupa kau apa, kau tidak. Kalau lambat mari, kalau tak ada mari pun dia tidak terlupa. Hikmat dia belaka tu. Dengan perintah dia belaka. Dah tak perlu mari buat ke dia. Maknanya ini menunjukkan Jibril ke apa ni, dia tidak pergi sewena-wena, sesuka hati, tidak. Pergi tu dengan perintah, membawa sesuatu. Bukan saya saja, tidak. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril telah mengajar aku mengikut satu harf, satu cara bacaan. Aku terus meminta supaya dia minta tambah, minta ditambahkan hingga sampai kepada sab'ati ahruf, 7 bacaan. Ini hadis ini kita sudah jumpa dah dulu dan sudah dibincangkan. Artinya Jibril ajar lagu ni dulu, lepas tu dia ajar lagu lain pula, minta cara lain pula, ajar Quran itu, baca Quran itu. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajwadan nas, manusia yang paling murah, paling murah. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan, paling murah lagi dia tu ialah pada bulan Ramadan. Murah dah dalam keadaan hak biasa ni pun, lebih murah lagi iaitu pada bulan Ramadan, ketika mana Jibril bertemu dengannya. Dan Jibril bertemu dengannya pada tiap-tiap malam bulan Ramadan. Dia bertadarus Al-Quran dengan Nabi SAW. Mana bergila-gila baca, gila-gila baca Quran itu dengan Nabi SAW. Dia baca, Nabi dengar. Sebab penting juga tu. Tidak kata kita baca saja, dengar orang baca kata. Lepas tu kita baca. Kalau ada hak tak kena, dia tegur. Dia tegur. Begitulah tiap-tiap malam. Maka Rasulullah SAW ketika Jibril itu datang kepadanya, lebih murah lagi melakukan kebajikan, melakukan kebaikan daripada angin yang diutuskan, angin yang dilepaskan Tuhan. Lebih murah lagi daripada waktu. Dalam riwayat satu lagi ni, Jibril kana yu'aridu al-Quran. Jibril saling membentangkan, mengemukakan
bacaan Al-Quran dengan Nabi SAW. Lebih kurang tadilah yudarisu Al-Quran. Murah tak biasa. Hak lebih murah pada bulan Ramadan. Murah benar. Murah lagi mana? Lebih murah lagi daripada angin yang dilepaskan. Jadi angin ni banyaklah hikmah di sebalik angin yang Allah SWT lepaskan itu. Sebahagian daripadanya kita sudah sebut dah sebelum pada ni. Lepas tu angin itulah yang membawa awan pergi ke mana, pergi ke sini, pergi ke sana, dan awan itu membawa air, membawa rahmat, menjadi punca kepada kehidupan bumi dan sebagainya. Itu makna murah tu. Mana hak dia pun itu hasil dia tu banyak. Nabi SAW pun paling murahnya pada bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab apa dia murah? Begitulah keadaannya orang yang suka. Orang ni apabila suka, dia nak jamu semacam. Dia nak buat kebajikan, dia suka. Salah satu cara manusia ni menyatakan kesukaan dia bagi ke orang suka. Tanda kesyukurannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Selain daripada itu, menunjukkan bahawa pada bulan Ramadan itu ada keistimewaan dia sendiri. Ada keistimewaan dia sendiri. Sebab itulah di antara tempat ataupun masa yang kita perlu rebut, yang perlu kita ambil untuk buat apa-apa kebajikan pun lebih daripada masa lain ialah pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Walaupun secara khusus tidak ada sebut tu, tapi secara umumnya banyak ada hadis yang menunjukkan begitu. Menunjukkan begitu. Macam ni, dia buat kebajikan, dia berderma, dia khair itu harta lah, mana bagi harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia ni sangat sayang kepada khair. Apa khair itu? Bukan kebaikan, tak. Maknanya harta. Murah dengan harta dia tu. Itu maksud di sini. Secara umumnya. Tetapi kalau ibadat itu ada hadis yang khususnya. Ibadat itu. Tapi kalau hak lain-lain pun banyak dalil-dalil secara isyarat menunjukkan bahawa ada kelebihan pada bulan Ramadan itu lebih daripada bulan-bulan yang lain. Bagi Nabi SAW nya selain daripada hak itu, sebab dia suka sangat ni, Jibril acak boleh ngulang Quran ni tanam alam. Kemudian riwayat daripada Ibnu Syihab bahawa Umar bin Abdul Aziz pada suatu hari dia pelewat asar sikit daripada biasa semayangnya. Urwah pun kata kepada dia, ketahuilah bahawa Jibril telah turun, maka dia bersemayang menjadi imam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersemayang imamah, menjadi imam kepada Rasulullah, sebagai imam kepada Rasulullah, atau dia bersemayang amamah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni dia jadi imam juga, Rasulullah lah maksud dia nya. Maka Umar pun berkata, Umar bin Abdul Aziz berkata, "I'lam ma taqul." Ketahuilah apa yang engkau kata itu, wahai Urwah. Kena tahu molek apa yang engkau kata tu. Qala sami'tu Bashir bin Abi Mas'ud yaqul sami'tu Aba Mas'ud yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nazala Jibril fa ammani fa sallaitu ma'ahu thumma sallaitu ma'ahu thumma sallaitu ma'ahu. Begitulah seterusnya. Dikira dengan jarinya lima sembahyang. Maknanya Umar bin Abdul Aziz sembahyang lewat sikit satu hari tu. Lepas tu Urwah pun kata, ketahuilah bahawa Jibril telah bersembahyang menjadi imam kepada Rasulullah. Mana menunjuk, dia nak cerita di sini, nak membenarkan apa ni perbuatan Umar bin Abdul Aziz tu tidaklah bermakna sembahyang di awal waktu semua tu paling moleknya. Ada kalanya seseorang tu dia jadi sembahyang lewat, mungkin ada sebab-sebab dia. Tetapi itu tidak salah dia nak ceritanya, sebab masih lagi dalam waktu dia. Tengok Jibril mari ajar Nabi SAW sembahyang. Mula-mula sembahyang di awal waktu, lepas tu sembahyang di akhir waktu betul, tapi masih dalam waktu lagi, tak apa maknanya. Tapi Umar bin Abdul Aziz tak senang dengan cara Urwah tu cerita. Sebab apa? Dia kata Jibril turun, dia pun bersembahyang di hadapan Rasulullah SAW. Umar bin Abdul Aziz kata, beringat sikit apa yang kamu kata tu, tak boleh kata lagu tu, kena rayak sanak dia. Maksud dia
Dia tak kenal cara Urwah kata tu Jibril tu. Mana tahu Jibril siapa dia royak. Dia tahu dah memanglah betul Urwah tu kata, tapi cara cerita hadis ni tak boleh cerita lagu tu. Kena royak sanad. Jangan main-main, jangan mudah-mudah. Maka Urwah pun katalah, qala, dia pun kata, sami'tu, saya mendengar Bashir bin Abi Mas'ud berkata, saya mendengar Aba Mas'ud berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hak dia cerita tadi ada sanadnya. Umar bin Abdul Aziz ni tegurlah sebab dia teliti. Umar bin Abdul Aziz ni teliti dalam masalah hadis ni. Dia tak say hadis ni apa ni suka hati orang sebar dengan tidak bertanggungjawab. Tanggungjawab dalam menyampaikan hadis ni macam mana? Iaitu dengan mengemukakan sanadnya. Jadi Urwah apa sebutlah. Begitulah seterusnya. Ini menunjukkan bahawa Jibril turun. Mana setiap satu ibadat yang penting ni dia ada kena mengena dengan malaikat juga. Tunjuk tu secara praktikal. Bukan cerita begitu saja, tidak. Semaya. Orang kata Tuhan suruh semaya dalam Quran tu. Semaya lagu mana? Dia suruh Jibril. Dia suruh Jibril. Dari segi masanya begini, caranya begini. Maknanya penuh kemah lah. Dengan rapi, dengan kemah dan dengan penuh tanggungjawab dan amanah. Jibril mari ajar kepada Nabi SAW. Bukan kata dia buat sendiri sesuka hati dia, tidak. Diriwayatkan daripada Abi Dzar, katanya Nabi SAW bersabda, Jibril berkata kepadaku, sesiapa yang mati daripada umatmu dalam keadaan dia tu tidak menyekutukan apa-apa dengan Allah SWT, dia masuk syurga. Atau dia berkata dia tidak masuk neraka. Qala, kata Abu Dzar, walaupun dia berzina dan walaupun dia mencuri. Nabi SAW kata walaupun, walaupun, yani walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Ini juga Jibril menunjukkan hak Jibril bawa tu bukan berupa Quran saja, hadis pun ada juga. Ini Jibril bawa ni. Jibril kata kepadaku, sesiapa yang mati di kalangan umatmu gini-gini. Hak ni tak ada dalam Quran, bukan Quran ni, hak ni hadis ni. Jadi dalam hak Jibril buat mari itu tidak semata-mata Quran, hadis pun ada. Tapi jelas hak ni hadis. Tidak semua hak Jibril buat mari itu Quran belaka, tidak. Hak ni jelas hadis, walaupun Jibril yang kata. Dan hadis ni kita sudah jumpa dah beberapa kali dah, menunjukkan bahawa Jibril ini selain daripada dia bawa Quran, dia juga bawa hadis. Ada kalanya hadis ini boleh jadi punca dia tu daripada Jibril juga, tidak hadis ini semata-mata daripada Nabi SAW saja, tidak. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sabdanya, malaikat ini silih berganti pada waktu malam, dan malaikat siang dan malam ini silih berganti, bertukar-tukar, dan mereka berhimpun pada sembahyang subuh dan asar. Kemudian naik yang bermalam di kalangan kamu itu. Maka Tuhan tanya mereka itu, padahal Tuhan maha mengetahui tentang mereka. Tuhan tanya walaupun dia tahu dah, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka bersembahyang, dan kami datang kepada mereka dalam keadaan mereka bersembahyang. Situ tempat masa bertemu. Yang ni tidak semesti dalam keadaan mereka duduk tengah sembahyang. Dia tahulah orang ni sembahyang. Walaupun pada ketika dia mari itu, boleh jadi orang itu sudah sembahyang dah, ataupun tak sembahyang lagi. Bukan bermakna pada ketika mari itu betul-betul dia duduk tengah sembahyang, tapi dalam keadaan kami tahu dia bersembahyang lah. Itu maknanya memang dia bersembahyang, dia orang sembahyang, dia tidak tinggal sembahyang orang ni.
Dan malaikat tu bertukar-tukar. Bertukar-tukar. Jadi sekarang ni lah orang bekerja tu tukar-tukar, gile-gile, shift, malam lah, tengah hari lah, macam-macam. Malaikat ni pun lagu tu juga. Padahal dia ni kalau kita nak kata tidak penat, tapi Tuhan buat gile juga sebagai pengajaran kepada manusia lah tu, sebagai pengajaran kepada manusia. Apatah lagi kita yang lemah, yang perlu kepada tidur, yang perlu kepada rehat, kenalah jaga. Tak boleh lah maknanya orang tu buat kerja semua malas semua, jadi sakit lah, tak sihat lah, ataupun jadi tidak baik lah kesan dia tu. Malaikat ni pun bergile-gile juga. Dia tidak kata orang tolak, tidak. Dia tanya mereka padahal dia lebih mengetahui ataupun maha mengetahui tentang mereka. Apa tanya? Supaya mereka menjadi saksi, supaya terbukti betapa manusia ni baik. Sebab itulah nilai hidup ni tidak pada ramai manusia. Kalau nak kira malaikat duduk muskil dulu, nak agama dia, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Nak buat kerosakan atas muka bumi ni kau. Nak manusia ni sifat dia lagu ni. Hak menumpahkan darah, buat kerosakan di muka bumi. Hak tu kau kamu nak buat. Allah SWT tak kira tu. Sebenarnya kalau kita perhati dalam dunia ni, kalau kita perhati kaji molek betul, hak Tuhan bangga dengan hak tu, hak ramai dah. Manusia ni tidak bangga dengan sebab ramai dia. Yang menjadi kebanggaan Tuhan, kebanggaan Nabi, kebanggaan dunia, kebanggaan bangsa, kebanggaan gapo pun sebenarnya bukan hak ramai. Kadang-kadang seorang naik habis bangsa dia, kan? Boleh jadi kebanggaan kan tu. Dia tidak mesti ramai. Dan biasanya hak pelik-pelik ni, hak buat benda-benda yang istimewa ni, hak lebih-lebih ni tidak hak ramai. Hak ramai tu duduk buat hak biasa lah. Hak ramai adalah seorang, tetapi hak tu kita boleh berbangga dah dengan sebab hak tu. Ni katakanlah hak tidak semaya, tapi ada juga yang semaya. Setara dia tu, setara tu cabaran begitu kuat, dia tak tinggal semaya tu. Kamu tak boleh takwil lah. Kamu tidak dibuat dalam keadaan lagu tu sifatnya. Tak tahu lagi kamu tu lagu mana. Ni nak cerita, manusia ni walaupun dia ada sifat ni, tetapi dia tetap buat hak baik. Yang dikiranya hak tu yang bernilai, yang dikira mata je hak tu, iaitu manusia yang berguna. Hak itulah yang layak dibanggakan. Hak itulah yang layak dibanggakan. Hak ni tidak pelik kita kata. Apa ya? Hak ramah, nak bangga apa? Tak kira hak tu. Kira hak ni. Sebab kerana hak ni lah maka jadi bangun sebuah masyarakat. Kerana hak ni lah maka jadi senang sekian ramai orang. Kerana hak ni manusia boleh gitu juga. Dia bangga dengan berapa kerak je kalau nak kira hak ramai. Tidak. Kalau lagu tu tak ada kebanggaan lah. Ahli-ahli fikir, orang-orang yang cerdik, orang-orang yang telah menciptakan apa-apa itu tidak ramai. Tapi dia tetap menjadi kebanggaan bangsa dia. Bangsa dia jadi mulia di hadapan orang lain kerana ada beberapa kerak tu lah. Kan boleh dibangga tu. Taraknahum yusallun wa atainahum yusallun. Babun idza qala ahadukum amin wal malaikatu fis sama' amin. Sekatulah. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana.